أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan, hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertamu dalam rumah ataupun di tempat Dewan Baitul Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga ada kebaikan atas pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebelum kita baca Al-Quran sebagaimana biasa, jom sama-sama kita menyebutkan terlebih dahulu urutan huruf hijaiyah. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, jom kita sambung iqra' kita. Sepatutnya Syahim surat apa? 4 muka surat? Oh, 1. Okey, jom buka iqra' 4 muka surat yang pertama. Dah jumpa dah? Dah. Di sini kakak. Biar bagi abang. Okey, jom. Jadi, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tanwin. Sebut sama-sama. Ban. Ban. Hendaklah dibaca pendek dan alif dianggap tidak ada. Menunjukkan, dia kata kepada kita macam alif tu tak ada. Jangan pergi baca pula ban. Jangan baca macam tu. Okey, bawah pula. Baban. Tatan. Sasan. Jajan. Zazan. Zazan. Fafan. Kakan. Gharan. Dhadhan. Yayan. Lalan. Ahada. Ahadan. Amila. Amalan. Hasuna. Hasanan. Salaha. Salihan. Nadhiran. Bashiran. Nuran. Nuhan. Bila kita baca macam ni, dia kena baca pendek. Tapi bila kita nak berhenti, dia kena 2 harakat. Macam contoh yang bawah sekali tu, nadhiran, kalau kita berhenti, nadhira, bashira, nura, nuha. Nampak tak? Okey. Ramai-ramai kita ambil teruslah baris yang 3 kat bawah tu, ahada tu saja. 1, 2, 3. Ahada, ahadan, amila, amalan, hasuna, hasanan, salaha, salihan, nadhiran, bashiran, nuran, nuhan. Muka belakang dia pula. Wahudan. Wahudan. Qu'udan. Mubarakan. Syahadatan.
Jami'an. Jami'an. Qurunan. Qurunan. Adudan. Adudan. Sabilan. Sabilan. Zalaqan. Zalaqan. Raghadan. Ramadan. Ta'aman. Ta'aman. Dalalan. Dolalan. Nampak apa dia kata? Hendaklah berhati-hati bacaan mat panjang dan bacaan yang tiada mat pendek. So tapi yang tanwin tu tetap dia suruh bunyi tanwin lah. Tapi huruf-huruf kalimah yang lain tu tengok dia kena panjang ataupun tak payah panjang. Sebagai contoh dekat bawah ni, sami'an. Sami'an. Jangan baca sami'an. Tak boleh baca macam tu. So kena pasal ada ya tu dia kata pastikan yang panjang kena panjangkan. Sambung. Aliman. Aliman. Azizan. Azizan. Hakiman. Hakiman. Azaban. Azaban. Aliman. Aliman. Aliyan. Aliyan. Zaluman. Zuluman. Yatiman. Yatiman. Faqiran. Faqiran. Sa'idan. Sa'idan. Juruzan. Jurusan. Rasulan. Rasulan. Tahuran. Tahuran. Haliman. Haliman. Ghafuran. Ghafuran. Okey, masih lagi kita belajar berkenaan dengan fathatain. Fathatain maksud dia dua baris di atas. Dua baris di atas. Jadi muka surat 1 dengan muka surat 2 ni belajar tentang fathatain. Okey, ramai-ramai wahudan. 1 2 3. Wahudan qu'udan mubarakan syahadatan jami'an qurunan adudan sabilan zalaqan raghadan ta'aman dalalan sami'an aliman azizan hakiman azaban aliman aliyan zaluman yatiman faqiran sa'idan juruzan rasulan tahuran haliman ghafuran. Okey. Telah kita sebutkan tadi kalau baris 2 di atas ini kita kena baca dia dengan pendek. Jom kita cuba pula untuk sama-sama baca sekali lagi tapi dengan keadaan waqaf. Waqaf tu maksud dia berhenti. Jadi kita tak perlu bunyikan an ban ron tu. Cukup dengan dan seterusnya. Jom wahuda. 1 2 3. Wahuda qu'uda mubaraka syahadah. Yang ni syahadah. Syahadah. Kenapa syahadah? Pasal tak ada alif. Nampak tadi? So jangan berhenti syahadata. Syahadah. Okey, bawah dia pula. Jami'a. Sambung. Quruna aduda sabila zalaqa raghada ta'ama dalala sami'a alima aziza hakima azaba alima aliya zaluma yatima faqira sa'ida juruza rasula tahura halima ghafura. Jadi kita akan bunyikan ni kalau ada alif. Kalau tak ada alif tu syahadatan tadi tu tak ada alif selepas dia jangan baca syahadata. Kan? Dan begitulah kalimah-kalimah yang lain. Okey, ada soalan tak? Selesai? Jom kita berhenti kat sini, kita baca Quran pula lah insya-Allah. Kita panjangkan sikit bacaan Quran kita. Baik, hari ni sambung muka surat
98 ke 7? Nombor apa Syekh? 7 kan? Ayat 115 Betul? Baik, jadi insya-Allah baca Quran ini sama-sama, bacalah ianya dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى Musa 97 ayat 115. Sekali lagi. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى Okey. Sampai ma tawalla je. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ma panjang itu. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Bagus. Wasa'at masira. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا Okey, yang tu tengok balik. La tu kena pendek. Walaupun dia punya tulisan nampak macam panjang sikit, tetap baca la tu satu harakat. Wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Okey, kita berhenti kat sinilah. Kita akan dengar setiap orang baca. Cuma kita sentuh sikitlah hukum hakam tajwid supaya tak keliru.
Wa man yusha. Dekat sini nun mati bertemu ya, dia jadilah idgham ma'al ghunnah. Nak kena dengung. Wa man, itu dengung. Yushaqiqi qi. Ini huruf qaf. Jangan pergi jadi kaf ki, tak betul. Dia kena bunyi qiqir rasula. Lepas tu mim ba'di, atas nun ada tanda mim menunjukkan iqlab. Rapatkanlah bibir tapi tak terlalu menekan. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. So berhenti kat situ. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Tak ada apa kat situ. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kat sini huruf sad tu kena gemuk. Wanus. Jangan wanus, tak nak wanus. Kemudian jahannam, ada wajibul ghunnah kat situ. Wasa, kena panjang 4 atau 5 harakat. Ats, kena keluar angin. Wasa ats masira. Okey, settle. Ayat 115. Ayat 116. In, kat situ ada wajibul ghunnah, kena dengung. Masuk pula dalam nama Allah lafzul jalalah, terus kena tebal. Jangan baca innallah, tak sedap. Innallaha la yaghfiru ay, dengung sekali lagi. Yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman, dengung lagi. Yasha. 6 harakat. Wa may, dengung lagi sekali. Yushrik. Rik, kena keluar angin. Hamas. Yushrik billahi faqad dhalla dhalalam ba'ida. So kena dengunglah. Tanwin bertemu ba, dia jadi idgham. Idgham pula, jadi iqlab. Dhalalam ba'ida. Okey, jangan tak dengung pula, jangan lagi. 117. Idgham ma'al ghunnah, dengung. Yad, ada qalqalah. Yad'una min, ikhfa hakiki. Dunihi, kat sini mat silah tawilah, panjang juga. Min dunihi illa inasa. Jelas? Wa dengung wajib idgham ma'al ghunnah. Yad qalqalah. Wa yad'una illa syaitanan marida. So dekat sini tanwin bertemu mim, idgham ma'al ghunnah. Okey, marida, lembut. La'anahullah, ada tanda mim kecil dekat atas tu, diminta untuk berhenti. Dipanggil waqaf lazim. Lazim ni maksud dia kebiasaannya semua qurra akan berhenti ke ayat tu. La'anahullah, betul-betul nak laknatkan setan lah ni. So kita pun sama juga, laknatlah. Jangan buat dia jadi best friend pula. Wa qala la attakhizanna, ada nun bersabdu wajibul ghunnah. Min ibadika, nun mati bertemu ain, ada tanda sukun kat atas dia, tak boleh baca, dengung. Min ibadika nasibam, tanwin bertemu mim, dia jadi idgham ma'al ghunnah. Mafruḍa, jangan mafruda, mafruḍa. Okey, moga-moga dapatlah hukum hakam tajwid ni sebagai ilmu untuk kita baiki bacaan kita. Syahir, silakan. A'udzubillah. Okey, insya-Allah kita baca sama-sama dan kita ambil manfaat daripada pembacaan kita malam hari ini. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Baik, jom sama-sama kita ambil manfaat daripada pembacaan pada malam hari ini. Pada ayat yang ke-115 pada muka surat 97 ini, dalam surah An-Nisa ini, Allah Azza wa Jalla mendatangkan ancaman bagi mereka yang menentang perintah Allah dan juga menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah katalah, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa menentang rasulnya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa menentang rasul? Seolah-olah menentang Allah. Sebagaimana Allah kata, wa ati'u Allah wa ati'ur rasul. Kalau kalian taat pada Allah, kalian pun kena taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya, maksudnya telah sampai kenyataan-kenyataan kebenaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tetap juga dia ingkar, tak mau ikut Quran dan tak mau ikut sunnah Nabi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kemudian orang tersebut condong untuk memperlakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang bukan beriman. Sebab dunia sijnul mu'min wal jannatul kafir wa jannatul kafir. Jelas Nabi kata dunia ini merupakan penjara bagi orang beriman dan dia merupakan syurga bagi orang kafir. Makanya kita tahulah orang-orang kafir dia lebih condong untuk mendapatkan dunia dan juga isi-isinya. Sebab tu mereka memperbanyakkan konsert, memperbanyakkan cerita-cerita wayang dan semisalnya agar kita condong untuk ikut jalan orang tak beriman. So, kita pula orang beriman, Nabi dah pesan begini, Allah dah turunkan ayatnya begitu. Sepatutnya kita taat pada perintah Allah dan Rasul, tapi kita malah menentang perintah keduanya dan kita condong untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh orang-orang bukan beriman. Apa ancamannya? Allah kata nuwallihi. Kami biarkanlah. Sebab dalam hidup kita ni Allah Ta'ala kata apa? Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Dalam surah Al-Insan, betul? Allah kata sesungguhnya kami bagi hidayah kepada manusia. Kalau dia nak jadi orang yang kufur, silakan. Nak jadi orang yang bersyukur pun silakan. Sebab Allah Ta'ala kata lagi, wahadainahun najdain. Kami bagi kepada insan tu dua jalan. Maksud dua jalan ni pilihan. So kalau dia rasa ikut jalan orang tak beriman itu adalah jalan kebahagiaan dia, nuwallihi, kami biarlah. Bila Allah Ta'ala biarkan, ini adalah sebuah azab. Ramai orang duk ingat dibiarkan itu, tengok aku tak puasa, aku tak semayang, aku tak tutup aurat, aku tak baca Quran, elok aja hidup aku. Dan dia rasa dia sedang mendapat nikmat daripada Allah, bahkan dia sedang terkena azab, iaitu hatinya jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia lagi dia tak akan pernah rasa aman. Sebab apa jemaah sekalian? Pasal Allah Ta'ala pernah kata dalam surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa jauh saja daripada mengingati Allah, confirm hidup dia, hati dia confirm semak dan juga serabut. Ini janji Allah. Dan Allah Ta'ala kata apa lagi? Ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Menjelang hari kiamat dia akan dibangunkan dalam keadaan mata dia buta. So dekat sini Allah kata apa? Nuwallihi ma tawalla. Dia nak berpaling, silakan, kami bagi di jalan dia untuk bertindak kufur. Tapi at last wa nuslihi jahannam. Kami mesti campak dia masuk dalam neraka Jahannam. Dan kata Allah, wasa'at masira. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Silakan. Apa beza susah hati dengan takut? Iyalah. Jadi takut ini salah satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala memang janji nak bagi kepada semua umat manusia. Semisal yang Allah kata pada muka surat 24 surah Al-Baqarah, Allah kata walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Benda pertama yang Allah kata, aku bersumpah aku mesti uji kalian duhai hamba-hambaku, adalah rasa takut. Nombor 2, ju', lapar. Ini semua orang akan kena ujian ni. Nombor 3,
duit tak cukup. Nombor 4, yang tadi abang tanya tadi, apa beza di antara takut dengan sedih? Yang nombor 4 ni dia urusan jiwa. So dalam jiwa ni lah Allah Ta'ala akan uji kita happy, Allah Ta'ala akan uji kita time sedih, gelisah, duka cita. Kat nombor 4 ni. Nombor 5, Allah Ta'ala akan uji penghasilan, samarat, buah-buahan. Dan Allah kata, wabasyiris sabirin. Berbahagialah, bergembiralah wahai orang-orang yang bersabar ke atas 5 ujian ini. Jadi kalau kita rasa sedih, Nabi dah ajar dah solusi dia. Apa solusi dia kalau sedih, Syekh? Antaranya, jangan tinggal doa zunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Begitu juga kalau kita rasa takut untuk dia menjadi ahli neraka, semisalnya Allah Ta'ala kata, wa nuslihi jahannam, kami mesti campak dia masuk dalam neraka jahannam, maka Nabi pesan pada kita sebelum bagi salam, jangan tinggal Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itulah tanda kita takut. Jadi memang Al-Imam Ibn Qayyim sendiri dalam Zadul Ma'ad dia cerita, kita ni buat semua benda mesti kerana cintakan Allah. Betul? Kita baca Quran, tutup aurat kerana cinta Allah. Kita tak makan khinzir, kita tak minum arak pun kerana cinta akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ramai orang dia memberitahu bahawasanya dia mencintakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak bawa 2 elemen paling penting sebagai tanda orang tu cintakan Allah. Ibnu Qayyim kata apa? Kita sebenarnya bagaikan burung yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan paruhnya itu adalah cinta, dan kita kita kembali dengan 2 sayap. Sayap sebelah kanan dipanggil raja, sayap sebelah kiri dipanggil khauf. Pengharapan, ketakutan. Dengan adanya keduanya ini saling berkepak dan juga bersayap, maka dia akan sampailah kepada destinasinya, iaitu kepada Allah dengan cinta hakiki. Tapi kalau harap sahaja tak ada takut, tak jadi. Kalau takut sahaja tak ada harap, pun tak sampai juga. So, selaku seorang Muslim, selaku seorang mukmin, dia tak boleh nak rasa apa yang aku buat ni telah cukup. Dia kena takut untuk ibadah yang dia persembahkan tu tak diterima di sisi Allah Ta'ala. Takutlah. Dan takut bukanlah ciri-ciri orang tersebut pengecut. Takut ini bererti dia menzahirkan betapa dia menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta para nabi, kenapa Allah Taala mustajabkan doa-doa mereka? Di antaranya Nabi Zakaria minta kepada Allah nak dapat Allah jawab apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kerana nabi-nabi ni, Nabi Yunus ke, Nabi Ayub yang sakit ke, Nabi Zakaria yang nak anak sampai dah usia tinggi tu pun, maka Allah kata, kenapa fastajabna lahum? Kenapa kami terima doa-doa mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sebab mereka ni bersegera buat benda baik. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sebab mereka kalau berdoa kepada kami, mereka bawa 2 tadi tu. Ada pengharapan, terimalah wahai Allah doa kami. Ada ketakutan, janganlah tolak doa kami wahai Allah. Nampak tak? Dan sedih tadi dia merupakan salah satu daripada azab yang Allah Ta'ala hantar. Boleh jadi sedih itu juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita semua kembali menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kala ada orang dia bersedih di atas hal-hal duniawi, tapi dia tak sedih pula bila tak baca Quran. Dia tak sedih pula kalau tak solat, tak tutup aurat. Kita kata dia sedang kena azab lah. Tapi ada orang pula bersedih dengan kecintaan dia, wafat dan semisalnya. Maka ini di antara ujian yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kod mana pun 5 benda ni kita kena tempuh sebelum bertemu Allah. Ada soalan lagi? Kemudian Allah pun kata, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tak pernah mengampunkan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dan inilah salah satu daripada dosa yang disebut al-kabair. Dosa-dosa besar yang pertama sekali. Allah Ta'ala kata, engkau buatlah ibadah macam mana, tapi andai kata engkau syirikkan aku, maka aku tak ampunkan dosa engkau. Sebab tu kita kena minta doa kepada Allah, semoga dijauhkan daripada syirik kecil ataupun syirik besar. Kita sedar ataupun tak sedar. Okey. Dan Allah kata, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau namanya selain daripada menduakan Allah, kalau engkau minta ampun, pasti Allah Ta'ala ampuni. Cuma syirik ni macam kita sebutkan tadi, selama mana nyawa belum sampai kerongkong, selama mana matahari belum terbit daripada barat, maka kita diizinkan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mati tak dan taubat, memang Allah tak akan ampunkan. Dan ini semisal yang berlaku kepada pak cik Nabi Abu Talib.
Wa may yusyrik billah, dan Allah kata barang siapa mensyirikkan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah jauh tersesat. Sebab tu hari-hari 17 kali kita kena sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan kami nak apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jangan tunjuk jalan orang yang engkau marah, jangan tunjuk jalan orang yang engkau sesatkan. Bahkan yang kami hanya inginkan adalah hidayah. Sebab kalau kita tak dapat hidayah ini, takut-takut kita tersesat dengan kesesatan yang jauh. Iyad'una min dunihi illa inasa, yang mereka sembah selain Allah itu tak lain tak bukan hanyalah inasa, berhala. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa pada muka surat 4 surah Al-Baqarah ayat bawah sekali. Allah kata apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Apa maksud dia? Kalau kamu tak boleh cipta satu surah kat dalam Quran ni, dan sebenarnya memang kamu tak akan mampu pun nak cipta satu surah nak lawan Quran aku ni, kata Allah, maka takutlah daripada menjadi ahli neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga berhala. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata kalau kita sembah selain daripada Allah, confirm perkara tersebut adalah berhala. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka. So dengar baik-baik kalian, saya tengok dah start belajar bahasa Arab. Perkataan marida bawa maksud derhaka. Tapi kalau bagi tahu kat Ustaz Adli, ana asif ya ustaz li annani la astati an ati bil amsi li annani marid. Apa maksud dia? Aku minta maaf wahai ustaz, semalam aku tak dapat datang sebab aku sakit. So itu pakai huruf dad, mariyad. Tapi dekat sini marid. Jangan cakap kat ustaz pula, ustaz ana asif ana marida. Dah maaf ustaz, aku tak datang, aku derhaka ustaz. Dia bukan kita nak kata, kita bukan nak kata kita derhaka, tapi kita nak kata kita sakit. Jelas? Jadi Allah kata wa iyad'una illa syaitanan marida, mereka sembah berhala dan mereka juga tidak lain hanyalah menyembah kepada syaitan yang derhaka. La'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Siapa dia? Syaitan marida tadi ni, setan yang derhaka. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, kerana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah pun menampakkan janji syaitan di mana dia berkata, aku pasti akan mengambil bahagian tertentu daripada hamba-hambamu. Maksudnya setan ni dia nak ambil portion dalam tubuh badan kita. Kalau kita tengok dekat bawah ni, dia punya terjemahan dia bagi isyarat kepada kita, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, manusia ni dia ada potensi nak buat baik, manusia ni ada potensi nak buat jahat. Maka syaitan akan menggunakan potensi untuk berbuat jahat dalam mencelakakan manusia. Sebab kita semua sedia maklumlah, manusia ni makin tak dibenarkan, makin suka nak buat. Macam anak-anak kita lah, kita kata jangan makan gula, dia makan gula. Suruh buat homework, dia sibuk nak main game. Jangan main game, lagi dia main game, dan seterusnya. Jadi potensi itu ada, potensi melawan tu ada. Jadi setan akan menggunakan segala kekuatan dan juga segala langkah-langkahnya untuk menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang celaka. Jadi ini baru satu janji dan manifestasi syaitan di hadapan Allah Ta'ala. Pada pertemuan akan datang, kita akan tengok apa lagi sambungan sumpah-sumpah syaitan yang Allah Ta'ala yang dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai betul-betul Allah melaknat syaitan ataupun iblis. Wallahu Ta'ala a'lam. Moga-moga ada kebaikan atas pertemuan malam hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan untuk sambungan ayat 119 sampai ayat 121. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.